مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah bika nasta'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ليبلغ الشاهد الغائب فإن الغائب عسى أن يكون له أوعى له منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan sedikit di antara waktu kita pada malam ini untuk sama-sama kita melihat khazanah ilmu yang moga-moga dapat memberi kesan kepada hati, jiwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita akan bincangkan satu tajuk bab muqaddimah pada menyatakan mengenai kelebihan fikir. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjentik hati hamba-hambanya dan agar kita ini banyak berfikir, banyak mengingati Allah, banyak merenung kejadian-kejadian Allah. Antara yang kita selalu dengar Allah berfirman di hujung-hujung ayat tu, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatazakkarun. Ini semua ayat-ayat nak menunjukkan bahawa kita ini sebagai makhluk perlu banyak menggunakan akal kita untuk berfikir, tetapi kena lihat fikir pada perkara yang tidak menyalahi syarak dan pada perkara yang dihadkan oleh syarak. Kan, tak boleh kita fikir dengan fikiran yang melampau sehingga apa, kita menggambarkan Allah itu dengan sesuatu gambaran. Itu fikiran yang ditentang ataupun dihalang oleh Islam. Contoh memikir Allah tu bagaimana, rupa, tangan dan sebagainya, wa'iyazbillah. Ada had yang ditentukan oleh syarak untuk kita berfikir. Baru ni ada satu orang hamba Allah, dia kirimkan saya satu video. Kan? Dia kirim satu video, satu orang ustaz lah mengajar. Ustaz ni aliran fikrah dia tidak Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kan? Dia konon-kononnya dia kata dia Salafi lah. Kan? Golongan yang mengikut sahabat-sahabat awal-awal dahulu, ataupun kalau bahasa lain sikit kita panggil Wahabi lah. Kan? Dia hantar satu video, dia menakrifkan kata Imam Ibn Khaldun. Kan? Ibn Khaldun di dalam kitab beliau, dia ambil takrifan Ibn Khaldun. Dia mengatakan bahawa ada satu kumpulan manusia yang batil, dia kata, yang berfikir menggunakan akal mereka, yang menyalahi apa yang dipegang oleh golongan salafus salih. Kan? Video tu panjang 1 jam lebih. Ada satu orang anak murid saya lah, kan, dia hantar video tu, ustaz tolong komen sikit video ni ustaz, boleh tak saya berpegang dengan apa yang ustaz ni sebut. Jadi saya ni bila tengok video tu panjang sangat, tak adil saya kritik, walaupun saya kenal ustaz tersebut, yang fikrah ni kita tahu fikrah dia macam mana. Tidak adil saya kritik ataupun saya memberi jawapan dalam keadaan saya tak tengok video tersebut. Jadi saya pun tengoklah video tersebut lebih kurang dalam 10 minit. Dia 1 jam 14 minit macam tu. Saya tengok lebih kurang 10 minit je. Panjang nak tengok semua kan. Saya tengok 10 minit. Dekat situ kita dah dapat baca dah, kan, bagaimana silapnya beliau di dalam mentakrifkan kata Ibn Khaldun dan kata-kata Imam As-Sayuti. Dia kata apa? Ramai manusia yang keluar daripada ilmu Arab menuju ke ilmu Aristotle dia katakan, pergi kepada ilmu barat di dalam nak memahami akidah. Jadi
dekat situ ada 2 poin lah saya kata. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun mengenai takrif tersebut, kan, ulama-ulama Asy'ariyah tidak menggunakan akal semata-mata. Sebab kan munculnya fahaman Mu'tazilah, timbul satu zaman tu zaman Mu'tazilah, yang mana mereka banyak menggunakan logik akal kan di dalam mereka menghukum berkaitan dengan akidah, keimanan dan kesesatan manusia. Jadi hujah akal perlu dilawan dengan akal juga. Jadi sebab itulah hujah akal tu digunakan untuk counter balik kepincangan fikrah Mu'tazilah yang berlaku di zaman tersebut. Jadi ustaz ni kata golongan ini menggunakan hujah akal semata-mata untuk melawan golongan ahli bid'ah. Kan, golongan ahli bid'ah, ahli bid'ah dia kata. Sedangkan ahli bid'ah yang disebut tu bukan golongan salafus soleh, tetapi golongan bid'ah itulah golongan Mu'tazilah, tapi dia mentakrifkan golongan salafus soleh. Jadi poin kat situ ialah awal-awal lagi dah silap di dalam mentakrifkan mengenai kata-kata Ibn Khaldun. Jadi tak payah tengoklah hujung-hujungnya kan. Maknanya pintunya tak betul, maknanya dia akan menatijahkan benda yang tak betul. Puncanya tak betul, dia akan menatijahkan benda yang tak betul. Jadi akal manusia ni ada ketikanya boleh kita guna, ada ilmu-ilmu yang boleh kita guna. Contoh ilmu falsafah, ilmu mantik, kan, Aristotle, Plato, apa lagi, kan, ulama-ulama Yunan lah, bukan ulama lah, kata cendekiawan, pemikir-pemikir Yunan ni, kita boleh guna ilmu itu, kita panggil sebagai fan. Ilmu ni ada 2 ya. Pertama ilmu, yang kedua fan. Kan, ilmu ini apa yang membawa kita kepada Allah, fan ini adalah yang mengatur kehidupan kita ataupun yang menguruskan kehidupan kita. Ini apa yang ditakrifkan oleh guru kami ya. Kan dia kata ilmu ada 2, satu betul-betul ilmu yang Allah Taala turunkan, yang kedua dipanggil sebagai fan. Fan ini seni. Kan seni. Seni ini apa yang manusia lah Allah ilhamkan kepada manusia untuk berfikir sehingga menatijahkan sesuatu perkara yang boleh diterima oleh kehidupan, boleh diterima oleh akal. Jadi ilmu otak ni kita kata ilmu mantik, kan, siyanatu zihni anil khata'i fit tafakkuri. Betul ya, Ustaz Amir, mantik, takrif tak mantik apa? Siyanatul fikri anil khata'i fit tafakkuri, memelihara akal daripada tersilap di dalam memikir, kan. Maknanya perlu kita belajar ilmu mantik tu. Macam mana peguam, kalau kita tengok, kan, mantik mereka tinggi, nak berhujah, nak ikut logik dan sebagainya untuk berjidal. Bahkan ada ilmu jidal, ilmu perdebatan, kan, perlu kadang-kadang. Itu kita panggil fan, kan, fannul jidal, fannul mantik, fannul tafakkur, seni, kan. Jadi guru kami mentakrifkan ilmu tu ada 2 lah, kan, satu ilmu, satu kita panggil sebagai seni, fan. Ini dalam ilmu bahasa Arab lah. Cuma kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil ilmu belaka lah. Ilmu hisab, ilmu sains, ilmu rumah tangga, kan, kita panggil ilmu. Tetapi dalam penakrifan ulama-ulama dalam kitab mereka, mereka membahagikan benda-benda tadi sebagai fan, seni. Kan, seni di dalam mengira, seni di dalam berfikir. Jadi akal manusia sangat cetek, tak jauh, kan, tak boleh kita nak membatasi sesuatu yang luar daripada jangkauan kita. Kalaulah kita guna akal, Sayyidina Umar kata apa? Kalau manusia guna akal di dalam nak berhukum dengan ketentuan Allah, nescaya khuf. Apa tu khuf? Khuf sarung kaki yang kita pakai di musim sejuk. Khuf kita tak sapu atas. Sebab kita guna untuk kita berjalan, khuf tu guna kaki, kan, guna tapak. Baik, sapu bawah. Sebab yang kotor ni dah tentu bawah. Tetapi kenapa Islam ajar sapu khuf itu di atas? Jadi akal manusia tak boleh nak cannot brain, tak boleh nak fikir, tak boleh nak sampai fikiran mereka, sebab ada benda yang manusia tak boleh nak sampai kepada sesuatu perkara tersebut. Contoh lagi, kalau kita lihat, kan, anggota kita untuk berwuduk. Kalau nak bersih, kenapa tak suruh mandi je? Kan, kalau kata nak bersih lah, kenapa hanya ada anggota-anggota tertentu sahaja yang perlu kita basuh? Muka, tangan, kepala, kaki sahaja yang wajib dibasuh. Sedangkan kalau nak kata bersih, mandilah lagi bersih. Macam kita nak kata juga solat. Solat kalau dari sudut akal kita, subuh tak cukup 2. Kita tengah segar, fresh bangun pagi-pagi tu, buat 4 lah. Isyak dah mengantuk malam, zuhur letih, zuhur lah 2 ataupun isyak lah 2. Tetapi akal tak boleh nak menerima ataupun nak berhujah dengan perkara tersebut.
maka kita perlu mengimani Al-Quran, mengimani hadis Nabi SAW. Itu mukadimah berkaitan dengan fikir. Kan? Apa yang kita nak fikir, kita akan lihat apa yang pengarang ini nyatakan. Baik. Maka dia kata, fikir itu maksudnya ialah menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan baik ataupun benda yang terlebih baik. Jadi menjalankan hati makna menggunakan hati, melihat dengan hati, melihat dengan basirah. Kita melihat bukan setakat kita orang beriman, kita melihat bukan setakat dengan mata. Kan? Orang beriman dia akan melihat dengan mata dan hati mereka. Jadi lagi kita dekat dengan Allah, sebenarnya hati kita membantu penglihatan mata kita. Ada satu hadis bagaimana Allah Ta'ala menyebut satu orang makhluk yang bila mana mereka mengerjakan yang fardu, kemudian mereka tambah dengan yang sunat, maka akulah yang menjadi kaki mereka berjalan, tangan yang mereka bergerak, mata yang mereka melihat, telinga yang mereka mendengar. Itu maksudnya apa? Ada basirah kat situ. Kita panggil dia sebagai basirah. Basirah ialah pandangan mata hati. Menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut benda yang lebih baik, benda yang baik ataupun lebih baik. Orang beriman, dia akan memilih dua benda, bukan antara baik dengan buruk, positif dengan negatif, tidak. Orang beriman, dia nak tengok mana yang baik dan lebih baik. Itu kita nak latih diri kita. Kan? Macam Nabi SAW, Nabi istighfar. Ulama kata Nabi tak buat salah. Kenapa Nabi istighfar? Sebab ada ketikanya baginda Nabi dan Nabi-Nabi yang lain, mereka tersilap membuat pertimbangan antara yang baik dengan yang lebih baik. Sebab itu mereka istighfar. Kalau kita istighfar sebab dosa. Tapi Nabi-Nabi dia istighfar, dia mohon ampun sebab tersilap pertimbangan antara yang baik dan lebih baik. Maka kita orang-orang Islam, kita juga nak kena latih diri kita antara yang baik dengan yang lebih baik. Kan? Contoh yang baik, kalau kita kata yang baik, puasa Isnin Khamis. Kan? Kita kata baik. Nak lebih baik, ambil Isnin Khamis, kemudian tambah lagi 3 hari pada hari putih. Itu lebih baik. Kalau kita kata semayang sunat, kan? Semayang sunat 2 rakaat sebelum zuhur dah baik. Tapi kita ambil yang lebih baik 4 rakaat selepas zuhur. Lepas isyak kita kata baik 2 rakaat. Kalau lebih baik 4 rakaat. Jadi bila hati baik, hati bersih, pandangan akal kita akan menyuruh hati melakukan benda yang lebih baik. Tapi bila akal kotor, hati kotor, dia akan tak payah kata 2, kan? Tak payah kata 4, 2 pun dia akan lihat. 2 pun dia akan rasa susah, 2 pun akan rasa payah. Kan? Bukan nak kata puasa Isnin 3 hari sebulan. Nak puasa Isnin Khamis pun payah. Kan? Ini bila hati kita tak latih ke arah nak memilih antara yang baik dengan yang lebih baik. Ni kena latih. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. Surah Al-A'raf ayat 185. Tidakkah mereka menilik, yakni orang-orang kafir Mekah mengambil fikir pada mamlikah kerajaan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tak tengok ke? Kan, langit ada 7, bumi ni pun ada 7 lapisan. Alam ni takkan terjadi dengan sendiri. Kalau orang kafir dia pakai apa? Big Bang kita panggil. Teori Big Bang kan. Kita orang Islam, kita kena yakin bahawa tak ada benda yang berlaku dengan sendirinya. Semua berlaku dengan ketentuan Allah. Saya hari ni, apa yang saya tuturkan ni, semua sebenarnya telah disusun oleh Allah. Kan? Semua kejadian, semua kehendak, semua perilaku kita sebenarnya hakikatnya disusun oleh Allah. Cumanya ada benda yang negatif, benda yang buruk, tak boleh kita sandarkan pada Allah, itu sebagai adab. Namun ada satu golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij, mereka kata yang buruk pun Allah yang tentukan. Aku mencuri ni kan, Allah tentukan aku mencuri. Aku mabuk hari ni,
Allah tentukan aku mabuk, tapi kita sebagai ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, kita lapik kat situ, kita kata kan yang buruk itu Allah Taala dah turunkan Al-Quran. Kan kata arak itu buruk, arak itu keji, arak itu min amali syaitan fajtanibuh. Kan Allah dah bagi tahu kita kena gunakan akal kita ni untuk tapis perkara tersebut. Baik, kemudian melihat kepada ajaib-ajaib yang indah, kejadian-kejadian yang indah. Tengok bulan, tengok bintang, pertukaran siang dan malam, burung, kan, manusia berpasang-pasangan, tumbuh-tumbuhan, oksigen tak pernah habis. Kan, daripada zaman mula Adam AS diciptakan sampai hari ini, oksigen tak pernah habis. Kat hospital, tak payah kita cerita hospital lah, gas kat rumah kita, kan, gas kat rumah kita, PKP hari tu, kalau biasa pakai gas 2 bulan baru tukar 1 tong, PKP hari tu kan sebulan 2 tong saya silap. Kan, masak. Jadi gas yang kita ada kat dunia ni pun akan habis. Tetapi oksigen yang Allah Taala jadikan tak pernah habis pun. Jadi itu perkara-perkara ajaib yang kita kena lihat. Kan, macam mana ikan, kan, burung boleh terbang kan di langit, manusia boleh mencipta begitu begini dan sebagainya. Maka lihat kepada ajaib-ajaib yang indah, barang yang di dalam keduanya dan barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada sesuatu, daripada keadaan hampir ke ajal mereka itu. Mana Allah nak suruh lihat kepada kejadian langit dan bumi ni, fikir, guna otak kamu. Afala ta'qilun, afala tatazakkarun, kan, afala tatafakkarun. Itu semua Allah Ta'ala suruh kita fikir. Yang ni dia kata, dia tafsirkan ayat di atas tadi, dia kata apa? Jika memikir mereka itu pada barang yang ada di dalam kedua-duanya, kan, tengok pada langit, tengok pada bumi, kan, tengok di awan, tengok tak ada air pun kat awan sana, tiba-tiba boom turun hujan. Kan, bagaimana matahari boleh menyinari kita. Kalau pasang lampu terhad je. Ada satu rumah kalau masuk kat Sungai Mahang tu, kan, rumah rakan jemaah kami lah, berpuluh lampu kita panggil apa, lampu solar, dipasang lampu solar, tapi tak terang mana pun kita tengok kan. Dia kata saya beli dah berpuluh dah ustaz lampu solar ni, kan, bila kita tengok malam gelap pun, tapi matahari, satu cahaya matahari itu boleh menerangi seluruh alam, kan, menerangi seluruh muka bumi ni. Mana nak kata hebatnya Allah Ta'ala menjadikan cahaya yang seluruh manusia dapat manfaat. Seluruh manusia, seluruh haiwan, seluruh tumbuhan dapat manfaat daripada matahari. Kalau nak harap lampu cahaya yang kita bekalkan, habislah nescaya, kan, tak cukup untuk supply pada binatang. Kita pun akan berada dalam keadaan tak semangat, tak selesa nak buat kerja disebabkan kurangnya cahaya. Baik. Dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampirnya ajal mereka, maka putuslah angan-angan mereka itu. Kalau manusia ni fikir tak hidup kat dunia ni tak lama, kan, nescaya dia takkan memanjangkan angan-angan. Sebab tu Nabi bagi tahu hadis yang lain, al-kaisu man dana nafsahu hawaha wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang beramal untuk kehidupan selepas mati. Wal ajizu liman ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang lemah, yang berangan-angan, tak apa, nanti Allah ampunkan aku, nanti Allah akan, kan, masukkan aku dalam rahmatnya, berangan je lebih, usaha tak nak, kan, ini problem. Maka dia kata apa? Orang yang merasai ajalnya pendek, dia takkan mengejar dunia, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan, kan. Orang yang bijak, dia usahakan untuk akhirat. Kita nak hidup akhirat ni lama. Saya dah bagi tahu dah hari tu, kan, kuliah bulan lepas. Saya kata apa? 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kan? Kita hari ni kalau kita tengok, kita bekerja untuk usia lepas pencen kita dengan tekun. Daripada orang katalah umur dia 25 dia mula kerja, kan. Nak menyiapkan lepas habis 60 jarang dah orang kerja, kan. Jadi dia kerja sungguh-sungguh sebagai bekal apa? Esok pencen ada, umur 60 ada pencen. Umur 60 ada duit KWSP, ada simpanan, rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar, hutang-hutang dah habis bayar, kan. Jadi dia memikirkan kehidupan yang 60 tahun tu, itu pun tak tahu berapa panjang lagi. Daripada usia pencen mungkin sampai umur 70, 10 tahun sahaja. Dia dah menyediakan bekal daripada usia dia 25 tahun. Berapa tahun tu? Kan, 25, 35 tahun dia bekerja untuk kehidupan lepas pencen. Yang kehidupan tersebut tak tahu lagi berapa panjang. Silap-silap tak dan pencen pun, kan, manusia berusaha untuk menyiapkan urusan dunia yang sedikit tadi,
Tetapi kalau kita tengok, manusia kadang-kadang gagal untuk menyediakan benda yang begitu panjang yang kita akan hadapi. Mahsyar, kubur, belum cerita lagi bab mahsyar, kubur, berapa panjang kita nak tunggu kiamat sampai. Kan? Mahsyar, berapa lama tempoh kita akan dihitung, dihisap di mahsyar. Begitu juga wa'iyazbillah kalau masuk neraka Allah. Belum kira lagi tu, kan, masalah kita dengan orang datang nak tuntut pahala kita. Kita dah usaha dah ni, usaha datang orang. Kau dulu ngumpat aku ni pahala kurang ni, kan, nak pahala kau sikit. Aku tak ada pahala, kan, tak apalah, tak ada pahala, tanggung dosa aku, nak ambil dosa aku nak lepas masuk syurga. Susah tuan-tuan, kan. Maknanya manusia menyediakan benda yang tak tahu lagi hujung pangkal dia, taklah tahu lagi sampai ataupun tidak natijah dia. Manusia usahakan, tetapi akhirat yang dah confirm, Quran bagi tahu, Nabi bagi tahu, kita orang beriman dengan hari akhirat, kan, manusia tidak memikirkan mengenai persediaan ke arah sana. Maka kalau fikirlah tentang mati, tak ada dah orang nak hidup, kan. Contohlah kalau mati tu ada tarikh dia. Lahir tahu dah engkau hidup sampai usia 56 tahun 3 bulan 4 hari. Contohnya lah, keluar sekali dengan tarikh mati. Dekat dengan 50 berapa tahun tadi tu, setahun dah minta cuti dah. Bos nak minta cuti dah, bos. Kenapa minta cuti ni? Kan, lagi setahun nak mati bos, nak bersiap untuk mati. Tapi manusia tidak, kan? Diberitahu, manusia disuruh sentiasa bersedia ke arah kebaikan. Nescaya bersegeralah mereka kepada beriman dan melakukan amal soleh. Kalau tahu dah bahawa ada kehidupan yang lebih hakiki. Kita ni hidup ni sekejap je ni. 60 tahun, lebih kurang 1 jam. 40 tahun, siapa hidup 40 tahun, lebih kurang 1 jam nisbah akhirat. Kalau 60 tahun, baru 1 jam setengah. Ada yang dah 80 kat sini? Tak ada kot, kan, yang sampai usia 80. Kalau ada yang 80, maknanya baru 2 jam sahaja dia berada di muka bumi. 2 jam, singkat je. Tengok 2 jam ni, tengok bola, kan? Tengok bola 2 jam habis lah perlawanan. Ataupun tengok filem, tengok drama, kan, 2 jam habis, tak puas rasa. Lah, habis dah cerita ni, kan. Sekejap sahaja usia kita nak dibandingkan dengan akhirat sana. Okey, kita tengok satu riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi SAW, at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba, wat-tafakkuru fid dunya hijabun 'anil akhirah. Berfikir pada akhirat akan mempusakai, akan Allah kurniakan pusaka. Dan pusaka ni benda apa? Warisan, benda yang kita warisi. Dalam diri kita, hikmah. Hikmah ni Nabi SAW sebut, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ni akhir zaman ni benda yang banyak hilang dalam diri orang mukmin. Banyak hilang. Tak ada hikmah di dalam bermuamalat. Tak ada hikmah di dalam bermuasyarat. Tak ada hikmah di dalam beribadat. Tak ada hikmah di dalam adab mereka. Kan? Sebab hilang. Nabi bagi tahu dah, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ni hilang nanti dalam diri orang mukmin. Manusia dah tak malu. Timbulnya apps macam-macam, TikTok, Bego, tak apa-apa lagi, WeChat dan sebagainya. Manusia hilang malu. Bila tak ada malu, tak ada iman, nipisnya iman, hikmah hilang. Antara sebab hikmah hilang, hubbud dunya wa karahatul akhirah. Cinta dunia, wa karahatul maut, wa karahatul maut, dan takut mati. Hubbud dunya wa karahatul maut. Kan, ini punca hikmah hilang. Banyak memikirkan dunia. Nabi bagi tahu, fikir pada akhirat akan melahirkan hikmah. Bila dia fikir akhirat, tak ada masa nak lalai. Sebab itulah saya bagi tahu, kalau orang tu tahu esok dia mati, ajak makan pun dia tak nak dah. Orang yang duduk dalam penjara, dia tahu esok dia kena gantung. Ada satu orang, dia kerja di penjara, dia bagi tahu, orang ni dia kena gantung 2 hari dalam seminggu, sama ada hari Rabu ataupun hari Jumaat. Kan? Dua tarikh. Mana kalau mahkamah putuskan hari Isnin, Rabu gantung. Kalau mahkamah putuskan hari Rabu atau hari Khamis, Jumaat gantung. Sabtu Ahad tak ada mahkamah, kan? 2 tarikh. Satu orang kalau dah confirm dah
Rabu nak kena gantung. Contohlah hari ni Isnin kan. Mahkamah putus Najib bin Tahak didapati bersalah di atas kesalahan sekian, kena gantung Rabu. Adalah Selasa satu hari. Dia bagi satu hari. Kan? Satu hari tu tak silap saya ada duit berapa ringgit lah. Kan? Tak sampai 20 ringgit macam tu. Ke 7 ringgit dan 50 sen, tak sampai 10 ringgit. Setiap banduan diberi kurang daripada 10 ringgit, saya lupa 7 ringgit berapa sen macam tu, untuk dia beli apa keinginan tak akhir dia. Kan? Nak makan apa sebelum mati? 7 ringgit setengah. Ayam KFC seketul. Agak-agak laju lagi nak makan. Esok nak kena gantung dah. Tak ada dah nak makan. Kan? Nak makan pizza sepotong. Tak laju dah nak makan. Sebab tahu esok nak mati. Taubat je lah. Kan? Duduk atas sejadah je. Apa yang mungkin kita minta? Aku minta kalau dapat nak jumpa mak aku, nak minta maaf. Nak jumpa isteri dengan anak-anak, nak minta maaf, nak peluk kali terakhir. Itu mungkin. Kan? Itu kalau dapat. Kalau dipertimbangkan oleh pihak penjara. Tapi kalau tidak, kan, nak fikir makan, nak fikir nak jumpa orang tu, orang ni tak ada kaitan, tak ada dah. Tak adalah kehidupan kita kalau tahu esok nak mati, tuan-tuan. Kan? Sebab tu kalau orang asyik fikir akhirat, fikir mati, tak ada dah nak fikir dunia. Tapi bila rasa dunia ana yang punya, tu macam-macam tu. Kan? Tak cukup dengan itu, kejar. Sebab tu Nabi bagi tahu dalam satu hadis yang lain. Satu orang, Nabi kata, bila diberikan satu lembah emas, dia akan cuba untuk cari lembah yang kedua. Dah dapat lembah yang kedua, dia akan cuba cari lembah yang ketiga. Dah ada 1 juta dah ni. Pada 1 juta kalau ikut hukum akal ni cukup kot setakat nak makan, kan? Nak bayar hutang piutang sikit-sikit tu cukup. Tapi ada orang dia rasa tak cukup. Aku nak cari juta yang kedua, juta yang ketiga, juta yang keempat. Kan? Begitulah keadaan manusia. Yang menyebabkan akhirnya manusia jauh daripada mengingati Allah. Sebab tu ulama kata apa? Kalaulah Nabi SAW diutuskan zaman ni, Nabi tengok apa yang sedang berlaku di atas dunia ni, manusia tengah berlumba-lumba dengan dunia ni, Nabi kata gila umat ni. Ulama katalah, Nabi tak kata. Nabi akan mengatakan umat ni gila dah ke ni? Kan? Akhirat dah tak lama dah. Masa Nabi Isra' Mi'raj, dunia dah bongkok 3. Kan? Gambaran wanita bongkok 3 tu, Nabi tanya malaikat. Malaikat kata apa? Kan? Itu gambaran dunia. Tu 1400 tahun yang dulu. Kalau katalah ada orang boleh hidup sampai 1400 tahun, tak tahulah. Bongkok kepala cecah tanah dah agak Kan? Dah tak boleh dah nak angkat kepala dah. Keadaan dunia sekarang ni. Tapi cuba tengok apa yang berlaku di seluruh dunia. Bangunan tinggi-tinggi, mencakar langit, manusia makin berlumba-lumba dengan kemewahan, macam tak fikir mati. Nabi kata umat ni makin gila ni, makin menggila dengan dunia. Ini yang menghilangkan hikmah yang disebut al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah makin hilang dalam diri orang mukmin. Sebab tu dalam berbicara pun orang tak ada hikmah. Cakap sesuka hati nak cakap, sesuka hati nak memaki, nak hamun dan sebagainya. Saya sebut mungkin dalam kuliah yang lepas, fardu ain ada 5, kan? Saya sebut dalam kuliah yang lepas. Yang pertama ialah berkaitan dengan imaniyat. Imaniyat kena belajar ni, berkaitan dengan rukun iman, kan? Rukun Islam, sifat apa dengan sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, harus. Malaikat kena kenal, kan? Kitab apa yang wajib kita kenal, kiamat itu macam mana, kan? Nabi itu keluarganya siapa, ni kenal, iman, niat. Yang kedua mengenai ibadat, kan? Belajar ibadat, belajar betulkan sembahyang kita, betulkan kita punya apa, zakat kita, kan? Inilah berkaitan dengan apa yang kita nak buat lah dalam ibadat kita. Yang ketiga berkaitan dengan muasyarat. Muasyaratnya apa? Sosiologi, kan? Sosial kita. Sebab tu ada orang jiran-jiran pun dia buat tak tahu je. Tak tahu macam mana nak bermuamalah dengan jiran. Tak tahu, kan? Nak bagi laluan contohnya. Kalau orang dah bagi laluan, nak angkat lampu ke, angkat tangan ucap terima kasih, tak pandai. Nak bermuamalah dengan ipar duai, tak pandai. Balik kampung orang kata kita sombong, dah kita tak pandai nak bercakap sebab tak belajar ilmu sosial. Sosiologi lah kita panggil, ilmu kemasyarakatan. Ini kena belajar. Yang ketiga ialah muamalat. Muamalat nak kena belajar.
transaksi kita, jual beli emas kita, macam mana, betul tak betul. Sebab tu Sayyidina Umar, peniaga-peniaga datang nak masuk ke pasar. Di zaman dia kata pergi belajar dulu, dah faham baru masuk meniaga. Kita silap. Kita meniaga dulu, buat trading dulu, kan. Apa disebut ada satu orang tu, biar tak handsome janji kaya. Contoh kan. Tak apalah kalau betul pelaburannya tu okey, kan. Saya tak kata dia tak betul. Saya selalu dengar iklan tu kadang-kadang kan. Biar tak handsome janji kaya. Tak apalah nak main saham ke main apa ke, cari yang patuh syariah. Kan, jangan membujur lalu melintang patah nak main forex ke apa semua tu, kena tengok hukum dulu, fatwa dulu. Kan, jangan fikir keuntungan dunia sementara akhirat pun susah nak jawab. Kita tak payah ceritalah buat trading, tak payah ceritalah buat saham, tak payah ceritalah buat forex dan sebagainya. Tu pakaian kita yang ada kat rumah tu pun cukup lah. Tengok gobok kita penuh dengan pakaian. Berapa banyak di antara pakaian yang kita ada tu, dah berapa lama kita tak usik, tak pakai. Ada pakaian tu kemas-kemas almari, tengok, lah, dah 3 tahun dah rasa tak pakai pakaian ni. Itu pun Allah nak tanya ke akhirat esok. Apatah lagi dengan urusan wang ringgit yang masuk, yang keluar daripada urusan kehidupan kita. Yang kelima, berkaitan dengan adabiat. Adab kena ada, kan? Supaya baik dari sudut macam-macam perkara lah dalam kehidupan kita bila ada adab. Baik. Dan berfikir pada dunia merupakan benteng akhirat. Orang banyak fikir dunia, Nabi bagi tahu menjadi hijab antara dia dengan akhirat. Dunia dikejar takkan habis, kan? Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kat dunia pun tak kaya mana, kat akhirat pun tak boleh apa. Sebab tu yang untung ni ada kata-kata, dia kata apa? Yang terbaik ni adalah orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kan? Ataupun kaya di dunia, dia kaya ke akhirat. Mana kaya dengan Allah berezekikan duit, ringgit cukup, apa benda semua, keluarga bahagia. Ke akhirat pun mudah je masuk syurga. Ini terbaik. Yang kedua, miskin dunia, kaya akhirat. Itu pun okey lagi. Tak apalah kat dunia miskin, ke akhirat kaya. Tapi jangan jadi orang yang kaya dunia, miskin ke akhirat. Yang paling sadis sekali, yang paling tragis sekali, dahlah miskin kat dunia, ke akhirat pun miskin. Wa iyazubillah. Jadi agak-agak kita ni hak mana, kan? Moga-moga kita dapatlah yang pertama, bahagia ataupun senang. Senang ni tak semesti kaya-kaya ada duit 1 juta, kan? Boleh makan, boleh minum, ada keluarga, ada isteri, ada anak, keluarga bahagia, tak ada lintang pukang dan sebagainya. Kaya lah tu. Dan kaya dengan jiwa, kaya dengan akhlak, kaya dengan kesopanan, kesantunan, kaya lah tu, kan? Dan akhirat kita juga orang yang kaya. Baik, ketahuilah olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada penyakit. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Penyakit hati ialah lalai. Ni, hati kita ni, penyakitnya ialah lalai. Dia kata setiap benda ada penyakit. Kereta kita ada penyakit dia, kan? Apa penyakit kereta? Kadang-kadang ada orang beli kereta, asyik nak kena baiki apa, gearbox. Ada orang asyik rosak radiator. Ada orang asyik, kan, sistem elektronik dia rosak. Macam-macam lah penyakit-penyakit kereta. Rumah pun ada penyakit. Beli-beli rumah bocor, beli-beli rumah crack, beli-beli, kan, peralatan sebagainya sampai pecah. Contoh beli dengan Lazada ke Shopee, kan, beli alat elektronik sampai-sampai lah pecah, kan? Penyakit lah tu, kan? Sakit hati tengok peralatan tadi pecah. Maka dia kata setiap benda ada penyakit. Penyakit bagi hati ialah lalai. Tubuh kita ni bersakit, tuan-tuan. Saya malam tadi macam mana tersilap step agaknya, kan, tersilap langkah, terjatuh. Badan berat, kan, badan tu berat, terjatuh apa, bukan terduduk, terjatuh sebelah. Badan kita berat, Allah Akbar. Malam tadi okey je, tak rasa apa. Petang ni tadi baru rasa impact. Badan kita tu berat, empak ke tangan kita jatuh, kan. Maknanya tangan kita mungkin sakit. Ada orang gout, kaki dia gout. Ada orang mata,
Kan sakit mata ni, sakit Allah uji sakit mata ni, ada ketumbit kat dalam mata ni. Tengok tuan-tuan ni kabur-kabur je. Kan? Penyakit bagi hati. Benda yang zahir, kalau sakit, senang kita nampak. Mata sakit. Kan? Pergi jumpa doktor, ambil antibiotik, sapu doktor kata sebelum tidur. Benda zahir. Tangan sakit, cari tukang urut, tolong urut sikit, terseliuh, terkehel tangan. Benda zahir. Hati ada tak doktor? Sakit hati ada masalah, boleh kan? Saya refleksologi kat kaki, kat hati awak, ada? Tak ada. Kan? Allah jadikan, Allah yang menciptakan hati, dan Allah bagi tahu macam mana nak ubat hati. Baik, ubat ataupun penyakit bagi hati lalai, ubat bagi penyakit lalai ialah tafakkur, fikir, banyak fikir. Kan? Bukan fikir hal dunia, fikir hal akhirat. Duduk dalam sorang-sorang dalam kereta, kita banyak lalai, kan? Buka radio lah, dengar begitu begini dan sebagainya, itu lalai. Membiarkan hati lalai, syaitan lah akan bersarang dalam hati. Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj, mula-mula sekali kata Anas bin Malik, aku lihat Nabi itu dibelah daripada lekuk, kat bawah leher kita ada lekuk kan. Daripada lekuk itu sampailah ke bawah, ke bahagian ari-ari, atas ari-ari Nabi, hampir bawah pusat tu dibelah. Dikeluarkan hati Nabi, kan, dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan iman, takwa, kan, semua dimasukkan dalam diri Nabi. Ada satu lubang, Nabi bagi tahu dalam hati itu hitam, tempat bisiknya syaitan. Syaitan bisik kat tu, tempat hitam tu. Kita ni tak boleh dia operate. Tak ada orang pergi jumpa doktor, doktor tolong sikit operate, doktor buang tu benda hitam yang ada kat dalam hati kita. Kan? Tak ada orang buat operation tu. Cuma ulama ajar kaedah, jangan lalai. Kan? Sembahyang ni tuan-tuan, sembahyang kita sembahyang ni, berapa ramai dah kita lalai dengan sembahyang kita. Lalai. Sebab tu kata guru kami, tak boleh nak ingat, nak fokus. Akhir zaman ni susah nak cari orang boleh fokus daripada mula angkat takbir sampai bagi salam. Susah. Sebab kita ni banyak dengan maksiat. Siapa ada TV kat rumah? Semua orang ada TV kat rumah. Kan? Balik sekarang buka majalah 3 malam ni, betul? Kan? Pengacara tu tak tutup aurat. Baru lepas sembahyang, baru cerita pasal hati. Balik, selamba je, tak rasa apa tengok. Betul tak? Mak saya cakap dengan saya balik kampung baru ni, belilah TV, sian kat anak-anak kau. Saya kata saya tak nak bawa orang perempuan tak pakai tudung masuk rumah. Mak bukan suruh orang bawa orang perempuan tak tudung masuk rumah. Mak suruh beli TV. Ya mak, bawa masuk TV lah rumah. Bererti saya bawa orang perempuan tak tutup aurat dalam rumah saya. Saya cakap macam tu kat mak saya. Kan? Baik saya panggil dia, orang tak pakai tudung mari datang rumah aku. Super je tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak sedar. Halus tak? Halus. Jadi nak mencari manusia yang boleh fokus daripada mula angkat takbir sampailah hujung salam tu, susah zaman sekarang kata guru kami. Susah. Namun janganlah dibiarkan solat kita lalai sepenuhnya. Tak boleh 100% fokus. Dapat 70% pun dah bagus. Tak dapat 70, dapat 50 pun dah bagus. Tak dapat 50, dapat 30 pun dah bagus. Tak dapat 30, dapat 10 pun kira baguslah. Kalau 10 pun tak dapat, apa lagi yang kita nak sembahkan pada Allah? Lalailah tu. Kan? Sebab tu kata guru kami, cari tempat di mana engkau boleh dapatkan khusyuk. Sebab tu kalau kadang mengaji bahasa Arab ni bagus. Cuba tengok dalam surah Al-Fatihah. Ada domir-domir, kan? Yang kita sebenarnya sedang berbicara dengan Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letak satu je. Bila ada hal yang berkaitan dengan Allah je, Allah. Fokus kat hati je. Bismillah. Kan? Alhamdulillah. Allah. Kan ada Allah lagi. Ar-Rahman. Nama Allah juga. Maliki Malik tu siapa? Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka ka. Ngaji Arab kan? Saya ambil kan ka tu siapa? Allah.
Iyyaka ka Allah, wa iyyaka nasta'in. Ihdina, dalam ihdina tu ada dhamir anta, engkau ya Allah tunjukkan kami. Ihdina, kita sedang cakap dengan siapa tu? Cakap dengan Allah. Sebab tu kata guru kami, dia kata sembahyang ni jangan fikir yang luar daripada sembahyang, fikir hal yang berkaitan dengan sembahyang je. Kata pengarang kitab I'anatul Talibin, la yakhruju minas salati illa as-salah walau bil qiyamah walau bil akhirah. Jangan kau keluar daripada sembahyang, kan, melainkan hal yang berkaitan dengan sembahyang dia. Fikir akhirat pun tak payah. Kadang-kadang ada orang dia ajar nak sembahyang ni kau fikir kubur, kau fikir akhirat, kau fikir mahsyar. Merayau lah kita tuan-tuan, kan? Macam contoh roh kita, kalau kita tidur, roh kita ni merayau. Perasan tak? Kalau kita tidur, mimpi kena kejar dengan harimau, kan? Kita sedar-sedar je penat. Betul tak? Nampak hantu, mimpi hantu, kan? Mimpi hantu, sedar-sedar je tercungak-cungak. Artinya apa? Roh kita penat, kan? Jadi bila kita semayang, kita merayau, merewang, tak ada fokusnya. Walaupun cerita akhirat, merewang lah, kan? Akal kita, tafakur kita, tak fokus kita kepada ibadat kita. Maka semayang cerita tentang semayang je. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Pada setiap kalimah Allah, Allah tu tangkap hati Allah. Tak adalah kita lalai. Tapi kalau kita sekadar belajar semayang, kan? Kita belajar semayang, cerita bab semayang sahaja, bacaan sahaja, tak faham makna dia, maka itu yang menyebabkan lalai kita daripada apa yang kita buat. Satulah benda kita letak, setiap ibadat kita kena tawajuh. Macam tuan-tuan sekarang dengar majlis ilmu, kan? Tawajuh tu apa dia? Beri perhatian, fokus, kan, dengan apa yang sedang kita buat. Contoh satu orang doktor operate jantung. Kalau dia tak fokus dengan apa yang dia sedang buat, kan, tengah-tengah operate jantung, orang telefon lah, orang WhatsApp lah, kan, ataupun apa dia, berhenti kejap nak main game dan sebagainya. Tengah operate ni kan, isteri telefon marah-marah, maki hamun, bergaduh pula laki bini. Apa akan terjadi pada jantung orang tu, kan? Kesan yang tak baik lah. Jadi kalau kita semayang, kita tawajuh, kita fokus, insya-Allah kita akan menatijahkan semayang yang betul. Sebab tu dalam ada tempat yang kita ni lalai, kan? Tapi bukanlah lalai sepenuhnya. Contoh dalam tandas. Dan tandas tak boleh lah Allah, Allah, Allah dalam tandas. Tetapi hati kita masih, kan, kena ingat Allah. Hati, ingat Allah tu di hati. Kalau dalam tandas, tak boleh lah Allah, Allah. Sebab tu kalau kita masuk tandas ni, kita keluar balik, kita baca doa apa? Paling pendek doa keluar tandas, siapa tahu? Ghufranaka ya Allah. Pendek itu, kan? Ghufranaka ya Allah. Gunakan keampunanmu, hai Allah. Sebab apa? Dalam tandas kita lalai. Tengah sakit-sakit perut, tengah sembelik tu tak ada nak ingat Allahnya, kan? Makan daging banyak tuan-tuan, berapa belas ekor? 13 ekor, kan? Sembelik berak tuan-tuan, kan? Minum air banyak sikit, makan pisang lebih sikit, nanti sembelik nanti kan? Tengah sembelik tu tuan-tuan, tengah sakit perut tu, tak ada nak ingat Allah. Jadi bila kita keluar tu, kita minta ampun dengan Allah. Ghufranaka ya Allah. Mohon ampun ya Allah, lalai aku dalam tandas tadi. Kata guru kami, kita mohon ampun tu sebab apa? Sebab najis yang kita buang itu adalah najis zahir, kan? Tubuh kita bila tak nakkan benda-benda yang kotor, dia buang dalam bentuk zahir. Tapi tu jiwa kita, hati kita, kalau tak nak benda kotor, kita tak nampak. Hati kita lalai, hati kita maksiat, kita tak nampak apa macam mana dia pergi, dan kita tak usaha apa macam mana nak buang. Biar je dia bersarang kat dalam hati kita. So dia akan menatijahkan gelap dan hilangnya hikmah dalam diri kita. Wa'iyyazubillah. Dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Bila hati bersih, Allah buka hijab kita, nak menilai hak ni baik. Sebab tu Allah bagi tahu apa? Hamba aku yang jaga fardu, yang jaga sunat, akulah yang mata ia melihat dengan ia. Bukan Allah duduk kat mata kita, tidak. Allah pandu mata kita ni tengok benda yang baik-baik. Allah pandu telinga kita dengar yang baik-baik. Allah pandu kaki kita menuju ke tempat yang baik-baik.
Allah pandu hati kita nak fikir, nak buat benda yang baik-baik. Tu dia, kan? Dan yang bermanfaat dan yang mudarat, hati juga memberi keputusan. Ni bagus ni, kan? Ni ada pelaburan ni, biar tak handsome janji kaya ni, kan? Bila orang beriman, tuan-tuan, keputusan yang dia buat, dia serah diri pada Allah. Sebab tu istikharah bukan masa nak kahwin je. Saya nak bagi tahu abang-abang sekalian, kan? Nak kahwin dulu istikharah tak? Lepas kahwin tak pernah istikharah dah. Tak dapat dah. Dia faham istikharah nak kahwin je. Sedangkan ulama kata istikharah ni setiap malam buat. Dalam kehidupan kita, kita memerlukan keputusan untuk kita buat A ataupun B, lurus ataupun bengkok. Nak balik kampung semalam, tuan-tuan, kan? Saya balik daripada Pahang, daripada Temerloh. Nak buat keputusan, nak ikut mana? Nak ikut Pelangai, nak ikut Simpang Pertang, atau nak ikut highway Karak, LPT. Redah je lah LPT. Highway senang, lurus, kita katakan. Ambil kau daripada Temerloh sampai Lancang 4 jam setengah. Kan? Jadi kita nak kena membuat keputusan dalam kehidupan kita. Jadi keputusan itu siapa yang bantu? Allah yang bantu, kan? Allah yang bantu kita. Abang saya nak balik ke Johor daripada Temerloh, lepas ziarah mak, nak balik ke Johor. Saya kata ke dia, apa kata kalau kau balik ikut jalan ni? Saya pun bagi tahu arah jalan ni daripada Temerloh ke Bera ke Jelebu, kan, ke Jempol. Lepas tu saya nak bagi tahu ikut Simpang Petang, keluar kat Nilai balik, keluar kat Seremban balik. Rupanya Allah mudahkan dia. Dia masuk ke Gemas, dia masuk ke Tampin, dia keluar ke Tangkak, kan? Lebih kurang sampai Tangkak tu dalam 4 jam lebih. 5 jam lebih dia sampai ke Tangkak daripada Temerloh, kan? Maknanya kita perlukan pembimbing, pengatur di dalam kita nak buat keputusan. Istikharah bukan setakat nak kahwin je, kan? Banyak keputusan yang kita nak kena buat. Nak hantar anak 3 orang duduk asrama, nak hantar yang mana dulu ni, minta Allah pandu kita. Itu keputusan juga, walaupun benda kecil, kan? Nak makan nasi lemak ke roti canai pun nak buat keputusan. Betul, kan? Maka orang yang beriman, setiap apa yang dia buat, semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhirnya, tuan-tuan, setiap hati tiada fikir, maka ia menjadi rumah syaitan. Mana hati yang lalai, yang tak banyak ingat Allah, syaitan lah duk bersarang. Nampak orang bawa kereta laju sikit, maki, kan? Pula tak dengar adik orang tu, celaka dia, ingat dia seorang yang laju, kan? Aku pun sakit perut juga. Tu hati kotor lah. Bila hati kotor datang pada mana? Syaitan, kan? Yang membisikkan kekotoran, membisikkan yang negatif. Dan bahaya lalai itu, ia adalah pedang syaitan. Maka sangat seksa bagi siapa yang jatuh atasnya. Pedang syaitan, senang dah. Siapa yang lalai, ibarat syaitan dah letakkan pedang dalam hati kita. Ibarat pistol lah orang letak, kan? Kau keluarkan duit kau sekarang, kan? Aku nak 10,000. Pistol lah kat sini, tuan-tuan. Nak tak nak, masuk nombor pin, keluar 10,000, nak ambil cek, kan? Syaitan, bila kita lalai, pedang dia dekat hati dah, kan? Buat. Kita pun dah rasa macam sebersalah dengan syaitan. Bukan sebersalah dengan iman, sebersalah dengan syaitan. Apa kata syaitan kalau tak buat nanti, kan? Sebab syaitan dah bermaharaja lela dalam diri kita. Wa'iyazzubillah. Maka takut olehmu akan lalai, dan punca lalai itu ada 9 perkara. Kita lihat pada kuliah akan datang, insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna tawdina siratal mustaqim. Allahumma istighfar wa fataka nasta'in. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.